This is the Fairly fairly current show. Pop TV. Tan Sri, welcome to the Fairly Current Show. Terima kasih. Jadi Tan Sri, hari ini kita nak bincangkan sikit pasal the 20-point agreement antara Sabah dengan Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya pada tahun 1963. Maybe because a lot of our people, I think, tak berapa tahu pasal hal ni. Maybe Tan Sri, you can just shed some light on this area. Bagi saya, sejauh mana yang saya tahu, sebenarnya 20-point agreement ini tidak ada, tidak timbul. Cuma ini seperti kita membuat persediaan untuk menghadiri satu mesyuarat. Sebelum kita pergi ke mesyuarat, kita menyediakan apa poin yang kita akan timbul dalam mesyuarat itu. Begitu juga dalam so-called 20 point di antara Sabah, Melaya dan yang lain-lain. Sebenarnya ini hanya digunakan bagi untuk kegunaan pemimpin-pemimpin daripada Sabah pada masa itu untuk menyediakan mereka menghadiri mesyuarat. Seperti sudah banyak poin sini yang tidak not in agreement, is not an agreement, it's point, hanya point. Right. Hanya points. And what are some of the points, Tan Sri? Points, for example, one yang bagi saya tiada non-issue. Misalnya Sabah will always remain in Malaysia. Itu non-issue. Yeah. Kedua, kesihatan, pendidikan, pengangkutan jalan raya hendaklah di dalam tangan negeri Sabah 10 tahun selepas Malaysia. Jadi semua poin, so-called points ini tidak timbul lagi selepas 10 tahun. Berarti selepas 73. 16 September 73. Tiada isu lagi. I see. Dan yang lain-lain, yang poin yang masih ada, telah pun diabsorb lah, telah pun dimasukkan dalam Malaysia Agreement dan perlembagaan persekutuan. Right. Jadi sebenarnya poin itu bukan dalam bentuk agreement, hanya poin untuk menyediakan mereka untuk bermesyuarat. Itu saja. Jadi itulah sejauh mana poin ini ada kaitan. Tapi ada tak apa-apa area yang masih menimbulkan kegelisahan? Mungkin apa yang ditimbulkan di Sabah sekarang, kita punya harapan waktu menemukan negara baru dinamakan Malaysia itu ialah supaya kemajuan kita lebih cepat daripada kemajuan yang kita mungkin capai kalau kita sendiri. Jadi apa yang kita harapkan nampaknya tidak dapat ditunaikan ataupun direalisasikan. Misalnya kita punya harapan ialah ramai orang-orang Sabah akan memegang jawatan di federal government, yang jawatan-jawatan yang tertinggi. Tapi kalau kita tengok ini tidak berlaku. Itu satu. Dan kedua, sekarang walaupun negeri Sabah ini terkaya dengan sumber-sumber asli, kayu balak, minyak, dan kelapa sawit dan pulau macam-macam yang boleh menarik pelancongan. Tapi keadaan sekarang ialah Sabah adalah dalam keadaan yang mundur dan termiskin di Malaysia. Jadi inilah rakyat Malaysia yang tinggal di Sabah ini nampaknya tidak puas hati. Tapi waktu penubuhan Malaysia pada tahun 16 September 1963, status ataupun taraf Sabah dan Sarawak dan waktu itu Singapura sangat is a distinct entity memang kerana saya sudah lebih 20 tahun pada tarik itu, saya masih ingat
tujuan founding fathers pada waktu itu ialah membentuk sebuah negara baru yang dinamakan Malaysia, yang terdiri daripada Singapura, Malaya, Sabah dan Sarawak. Mula-mula Brunei pun termasuk dalam perundingan, tapi sesudah yang lain-lain itu menandatangani, Brunei menukar pikiran. Memang tujuan asal ialah Sabah, sebuah negara yang independen, Sarawak, Malaya, Singapura. Singapura pada tahun 65 telah keluarkan daripada persekutuan, dan pada pendapat saya sepatutnya original pact itu yang 4 negara telah bersetuju telah pun diabrogated, telah pun tidak dipakai gunakan dan sepatutnya boleh dikaji semula. Kerana kalau 4 orang bersetuju ini dan 1 orang tarik diri, sepatutnya apa yang dipersetujui asal daripada oleh semua keempat orang itu sepatutnya itu dikaji semula. Bagi saya tidak abrogated. Okay? Jadi tapi lepas keluarnya Singapura, maka apa yang berlaku pada status Sabah Sarawak? Memang saya ingat waktu itu Donald Stephen yang mewakili Sabah meminta untuk original agreement itu dikaji semula, tapi tidak disetujui oleh Malaya. Maka ia menyebabkan Sabah menjadi salah sebuah negeri dalam Malaysia ataupun bagaimana? Ini berasaskan kepada Singapura keluar daripada persekutuan. Jadi agreement ke-4 negara itu selepas Singapura mengeluarkan diri daripada persekutuan, maka pemimpin-pemimpin Sabah, terutama sekali Donald Stephen pada waktu itu mengatakan ini hendaklah dikaji semula. Ya, tapi itu tidak berlaku. Maka jadi bagi Tan Sri lah, masalah yang dihadapi rakyat Sabah sekarang ini, apakah kita boleh lihat semula kepada relationship antara Sabah, Sarawak dan Malaya waktu itu selepas keluarnya Singapura, yang agreement yang tidak dikaji semula ni, is that the starting point of? Not really, no. I think apa saja tidak kepuasan hati orang di Sabah ini ialah cumulative. Misalnya pembangunan di Sabah dan kemasukan pendatang haram tanpa izin begitu banyak, begitu ramai, dan nampaknya rakyat-rakyat Sabah tidak diberi peluang seperti mana yang diharap-harapkan oleh mereka. The unwelcome word of the week is balaci. Balaci, an overworked, underpaid employee who is expected to be servile. The Abeng had enough of being a balaci, so he started his own consultancy brand business. Pop TV.